Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, kita ni manusia, kita tak boleh buat apa. Tak boleh bagi faedah, tak boleh bagi bahaya atau kepada diri kita sendiri. Apatah lagi kita nak tahu bila masa yang betul satu perkara berlaku. Misal, bila masa mati kita, exactly. Atau bila kiamat datang, bila azab Allah datang. Tak tahu. Jadi mereka tanya Nabi, kalau azab tu datang, bagi tahu kami bila. Kalau kamu yang benar. Jadi Allah beritahu kepada Nabi, aku tak boleh bagi tahu kamu bila, hari apa, pukul berapa, tak boleh. Aku hanya boleh bagi tahu kamu yang azab datang. Bila, itu Allah saja yang tahu. Aku hanya tahu bila Allah bagi tahu aku, Allah tak bagi tahu. Bila Dato' Nasrah dinaikkan berkuasa, tak boleh. Dato' Nasrah tak boleh bagi tahu. Bila, pukul berapa, hari apa, tak boleh. Sebab dia tak diberitahu. Dan tidak juga dia diberi kuasa untuk sama ada beri faedah atau mudarat pada diri. Kalau dia diberi kuasa, tentu dia tak bagi mudarat pada diri dia. Faedahnya. Tapi faedah pun datang, mudarat pun datang. Kerana yang berkuasa memberi mudarat manfaat hanya Allah. Yang tahu bila satu benda berlaku hanya Allah. Bila Hanzalah akan kahwin dengan gadis idaman dia, kita sama tak tahu exact time. Dia boleh buat macam plan lah kan. Tiba waktu, cancel. Sebab waktu tu Allah saja yang tahu. Apa saja benda. Bila benda tu berlaku, hanya diketahui oleh Allah. Jadi Allah SWT mahu kita manusia ni menjadi satu community of mankind. Mana kita, Allah perintah kita, sebenarnya keinginan dia, manusia ni supaya jadi satu community, satu keluarga yang beriman kepada Allah, beriman berasul, taat perintah Allah dan satu lah. Tapi manusia tak mau. Jadi banyak yang berusaha untuk membuat komuniti berbeza-beza. Komuniti ini yang mereka yang mempunyai bahasa yang sama, kulit yang sama, warna yang sama, datuk nenek moyang sama, satu komuniti. Cina misalnya. Dalam Cina banyak komuniti. Orang putih, macam tu ya. Tapi Allah SWT takkan biarkan komuniti ini kekal hidup. Dia ada masa yang Allah dah tentukan yang dia akan hilang, expired. Bila tiba masa komuniti itu hilang, expired,
Kata Allah, takkan terlambat walau sejam. Takkan boleh dilambatkan atau dicepatkan. Pasti komuniti itu akan hilang. Jadi tidak lama lagi banyak bahasa-bahasa dunia ini hilang. Hilang. Bila tiba waktu dia. Jadi bagaimana nak, macam mana Allah hilangkan? Allah hantar azab lah kat dia. Hancurkan dia dan hilangkan dia. Jadi untuk mengelakkan mereka daripada hilang, hancur, mereka kena berusaha untuk menjadi satu komuniti manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan taat perintah Allah. Jadi bila manusia semua embrace, maknanya memeluk Islam sebagai agama, maknanya manusia jadilah satu keluarga, satu komuniti manusia. Itu yang Allah kehendaki, yang selama ni manusia tak buat, tak ada usaha. Pernah tak kamu dengar kisah ni sebelum ni? Kisah ni tak ada, tapi ada dalam surah Quran, dalam surah Yunus, dalam surah sebelumnya. Semalam saya cakap dalam bahasa Inggeris, kan saya cakap dalam bahasa Melayu, bahawa keinginan Allah tu manusia ni adalah satu komuniti, satu keluarga yang mempunyai satu Tuhan. Dia satu Tuhan, tak ada Tuhan melainkan dia. Dia pula nak banyak komuniti, tak boleh, tak masuk akal. Dia mahu manusia ni bersatu hati, berkasih sayang, seperti satu keluarga. Dan hanya dia boleh jadi satu keluarga bila dia ada satu agama. Dan agama yang Allah beri pada manusia ni adalah Islam, tak boleh agama lain. Tapi orang Islam hari ini tak mau buat usaha. Dia sendiri telah berbuat berbagai kaum. Macam Melayu, satu komuniti. Cina yang Islam, komuniti lain. Allah tak mau macam tu. Kita tidak boleh membuat komuniti berdasarkan bangsa. Allah tak mau bangsa ni. Allah jadikan bangsa hanya untuk kita kenal saja. Oh, dia Cina, itu je. Oh, dia India, dia orang putih, dia Arab gitu. Tapi kita tak boleh berfahaman kauman seperti yang dibuat oleh orang Melayu sekarang lah. Maka pasti orang Melayu ni, kalau dia tetap berkeras untuk menjadi satu kaum, tiba satu waktu kaum dia ni akan extinct, akan hancur, akan dihancurkan oleh Allah. Tak ada lagi bahasa Melayu, tak ada lagi bila tiba masa dia. Jadi Allah hantarlah saya. Tak pernah selama ni. Dulu Allah hantar Nabi-Nabi untuk satu-satu kaum. Allah buat sebab tak boleh nak buat. Dia banyak sangat kaum. Banyak kaum-kaum dulu dah tak ada dah. Habis, extinct, hilang. Suka kaum, dia buat kaum baru, kaum ini akan hilang lah. Jadi akhir Nabi Muhammad SAW, tapi pun tak berjaya je. tak berjaya. Allah hantar lagi lah. Allah hantar umat dia seorang, Dr. Naswar. Saya nak bagi tahu kamu, ini bukan saya main-main. Bagi saya dihantar umat dia untuk membenteras perkauman ni. Jangan ada perkauman manusia ni. Jangan manusia berfikir kaum saya, kaumku, tak boleh. Jadi Nabi SAW bagi tahu, siapa yang kata kami Quraisy, dia tu kena diperangi dulu. Yang bangga atas kaum dia. Sebab itu Nabi bagi tahu tak ada yang mulia Arab atau bukan Arab, yang hitam
dari yang putih, dari yang hitam. Lebih mulia lelaki atau wanita. Yang mulia adalah takwa. Jadi Allah tak suka faham perkauman ni. Berkaum-kaum, membuat berbagai-bagai kumpulan, community. Allah akan hancurkan community. Dia tak boleh. Allah akan ada waktu yang Allah tentukan dia untuk hilang. Jadi bagaimana manusia nak elak daripada hilang? Dihantar azab oleh Allah Ta'ala, hilang kaum tu, hilang community tu. Manusia mesti berusaha untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan taat pada Allah. Semua manusia. Semua manusia ni kena diajar beriman kepada Allah. Tak boleh ada yang dibiarkan jangan diajar. Sebab kehendak Allah, keinginan Allah, manusia ni satu komuniti. Manusia ni satu keluarga yang beragama Islam. Dan mereka berbeza untuk berkenalan, bukan untuk bermusuhan. Bukan mereka untuk buat pergaduhan. Macam dalam Melayu, dia buat komuniti Minang, komuniti Bengkulu, komuniti. Dan dalam Malaysia pula orang Johor, komuniti itu, orang Banjar, itu semua Allah tak mahu tu. Allah akan hancurkan. Dan naik lagi komuniti lain pula. Hancurkan, naik lagi. Jadi kalau tak mau datang azab Allah, jangan mau buat komuniti. Allah akan hilangkan komuniti daripada muka bumi ni. Satu kali datang azab. Yang dulu-dulu sudah banyak hilang. Kaum Ad, kaum Samud, tak ada dah. Allah hancur. Jadi orang yang buat kaum manusia ni, dia orang tak beragama Islam. Kalau nak beragama Islam, tak boleh kaum. Sebab itu mereka jadi orang yang tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul. Dan mereka rasa kaum mereka kuat. Macam kaum Firaun. Hancur. Kaum Yahudi ni, dia akan hancur. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah punya keinginan ialah kita ni jadi satu keluarga. Keluarga Allah. Allah satu, tak mungkin dia ada bagi banyak dua agama, tak ada. Tak mungkin dia bagi dua agama atau tiga untuk dipilih. Kerana dia satu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dia hanya pilih satu agama. Kita jangan rasa agama semua sama. Itu dosa besar. Itu percakapan sangat salah. Agama semua baik. Itu tak boleh. Orang kata banyak agama. Apa yang dibuat oleh setengah negara, membenarkan berbagai agama. Siapa mereka yang bagi tahu agama tu dibenarkan? Dia Tuhan ke? Mereka buat undang-undang di negara mereka. Kita tak boleh dakwah orang beragama. Agama semua baik. Sebab itu tak ada pluralism. Pahaman agama banyak ni macam didokong oleh setengah politician ni. Itu tak boleh diikut tu. Itu amalan sangat salah. Ada dalam negara membenarkan mereka beragama ini, beragama itu. Ini pahaman salah. Bagaimana ulama mereka yang konon wara tak faham Quran. Saya cabar dia. Mana dia ayat Allah suruh manusia banyak agama? Jelas Allah kata aku pilih Islam sebagai agama kamu. Itu bukan untuk Arab ayat tu. Aku pilih Islam untuk agama kamu, untuk seluruh manusia. Jadi kita kena dakwah
ajak manusia yang tak beragama Islam ni supaya beragama Islam. Jangan kita diam je. Oh, semua agama sama. Dia semua ajak baik. Semua agama ajak kepada baik. Cegah, tak suka, mungkar. Mana? Tak ada agama melainkan Islam. Itu pun dia tak boleh faham ayat Quran. Inna dinna indallah Islam. Tidak ada agama di sisi Allah melainkan Islam. Kita tak faham. Masih kata ada banyak agama. Aduh. Ini semua kerana nak ambil hati orang bukan Islam lah. Oh, kata agama Kristian, jangan baca Qul huwallahu ahad yang menyinggung kami. Oh, menyinggung ke tak menyinggung, kami mau baca. Sebab ini dari Tuhan. Ayat ni dari Tuhan. Apa kuasa kamu nak beritahu kami tak baca surah ni? Oh, ni belagak ni. Jadi negara yang mengatakan semua agama boleh ni, ini agama negara fasik. Tapi dikenal sebagai negara paling banyak Islam. Paling ramai orang Islam di dunia. Terdiri dari fasikun. Ulama'nya dan bukan ulama'nya. Mereka menidakkan Quran, membelakangkan Quran. Allah bagi tahu satu agamanya. Nah, kata setengah orang politik, kita merestui kepelbagaian. Kepelbagaian agama tak boleh. Kepelbagaian baju boleh. Oh, semua ada macam-macam baju. Kami memuliakan kepelbagaian, tapi tidak boleh membolehkan kepelbagaian kepercayaan. Kepercayaan satu je, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu. Muhammad itu pesuruh Allah dan taat perintah Allah. Manusia ni kalau setakat suruh mengucap je memang dia nak. Setengahnya lah. Tapi untuk taat dia tak nak. Kalau tanya pada orang yang musyrikin ni, siapa yang menjadikan langit bumi? Siapa yang menentukan baik dan buruk? Siapa yang menguasai atas kamu? Semua mereka jawab, tiada yang berkuasai melainkan Allah. Dia jawab, orang musyrikin tu. Macam Rasidi jawab. Tapi kata, kalau kamu percaya Allah, kenapa kamu tidak mau taat? Jadi orang musyrikin pun kata Allah yang menguasai semua keadaan ni. Tak ada dia orang kata yang lain. Dia orang tak boleh jawab. Dia orang tak boleh kata ada yang lain daripada Allah. Dia orang tak boleh kata bahala mereka bukan, tak boleh. Benda tu tak benar. Mereka akan kata benar Allah menguasai. Macam Rasidi sekarang jawab. Tapi Rasidi adakah sampai tahap taat semua perintah Allah? Tak ada. Jadi manusia ni dia dari segi mengakui itu dia boleh. Dia takkan kata ada selain Allah menguasai kami. Tak ada. Takkan jawab. Tapi untuk taat dia tak nak. Taat tak nak. Macam Rasidi, taat tak nak. Tapi kalau cakap siapa menguasai hidup kau? Allah. Tanya Sufyan, siapa yang menentukan baik buruk kau? Siapa? Tapi taat Sufyan nak tak? Pada Allah. Yazid. Taat perintah Allah Sufyan nak. Tadi semalam Isya dia tak datang. Sembahyang berjemaah. Bolehkah dia dibenarkan tak sembahyang Isya berjemaah? Boleh. Sufyan, boleh tak? Tapi engkau buat kan? Tapi bila ditanya siapa menguasai diri kamu? Jawab apa? See? Kenapa manusia tak boleh taat pada Allah? Jadi apa ni? Samad yang pandai. Apalah jawab degil. Itu bukan jawapan. Ada kamu pandai jawab?
Kenapa manusia tak suka taat? Ha? Kalau mereka taat, mereka kata mereka tak boleh hidup macam dalam syurga kat dunia ni. Dia orang ni, manusia ni nak hidup macam dalam syurga kat dunia ni. Jadi kalau kena taat, tak bolehlah buat dunia je jadi syurga. Dia tak nak. Dia nak syurga. Sufyan tu nak hidup dalam dunia ni macam syurga. Buat apa aku suka. Kerana dia nak hidup dalam dunia ni macam syurga, buat apa aku suka. Dia buat itu. Dia kata betul, Allah menguasai semua. Allah menentukan, tapi tak hantam. Hanzalah mau dunia ni macam apa semua Hanzalah? Syurga tu apa? Lazat. Buat apa? Apa dia? Syurga tu ialah kehidupan suka hati tau. Buat apa kita suka. Minta dapat. Nak diberi. Nak je dapat. Minta diberi. Itulah dia mahu dunia ni. Dia mahu ikut suka dia duduk dalam dia. Jadi kalau nak ikut suka dia memang tak boleh lah. Taat perintah Allah, cara Muhammad SAW. Sebab itu mereka tak taat. Mereka tahu tu. Kalau ditanya soalan yang menyembah berhala tu, siapa Tuhan kamu yang menjadi langit, bumi, matahari? Dia jawab apa? Dia tak jawab. Berhala tak jawab dia. Allah dia bilang. Jadi Rashidi janganlah ingat dia kuat iman dengan dia boleh jawab Allah. Tak ada. Macam Sufyan tadi tanya, siapa yang menguasai diri kamu? Allah. Itu kan dia percaya. Kalau dia betul percaya, dia mesti taat pada Allah. Tapi dia tak percaya. Dia tahu aja. Dia tak boleh berkata tidak benar bahawa yang menguasai langit, bumi, matahari dan kehidupan dia hanya Allah. Tapi dia tak, dalam hati dia tak ada Allah. Tak percaya. Sebab itu dia tak boleh taat. Dia percaya kalau saya mau jadikan hidup dunia ni macam syurga, saya kena buat ikut suka saya. Jadi macam itulah semua orang nak. Yazid nak buat dalam dunia ni ikut suka diri. Cubalah tengok Yazid tu. Tak ada dia ikut perintah Allah. Hanzalah macam tu juga. Ikut suka diri sendiri. Rashidi Tak sama. Jadi kamu jangan sangka kamu boleh jawab soalan tu kamu iman kuat tau. Itu sebenarnya tak betul. Allah bagi tahu orang musyrik, orang penyembah berhala pun jawab tu juga. Sama macam kamu. Yang beza, yang nak masuk dalam syurga nanti, yang taat Jadi macam mana kita nak tahu benda yang disebut itu ada dalam hati dia? Mesti terzahir dalam amalan dia. Jadi manusia tu takkan buat mengikut apa dia tahu. Tapi manusia tu akan buat mengikut apa dia percaya. Kalau dia percaya Tuhan tu Allah, berkuasa atas dia, menentukan segalanya, dan Tuhan Allah tu tak mahu dia jadikan dunia ni syurga. Allah tak bagi tahu dunia ni syurga, ada. Allah bagi tahu dunia ni tempat untuk diduga. Tempat untuk diduga, nak tahu siapa di antara manusia ni yang baik amalannya. Bukan jadi syurga, tapi manusia dia nak buat dunia ni macam syurga. Nah. Betul atau tidak? Apa yang saya cakap ni? Mana saya dapat semua ni? Quran. Quran ni cakap benar. Jadi kita ni takkan mau dunia ni
tempat untuk buat amal baik, melainkan kita percaya dengan apa Allah cakap dalam Quran. Sebab itu kalau kita tak baca Quran, kita teruslah nak jadikan dunia syurga. Kita memang suka, tak mahu duduk neraka. Kat dunia lagi mahu syurga. Semua nak dalam dunia syurga. Ya tak? Dalam syurga banyak perempuan. Jadi orang yang suka dunia nak jadi syurga, ada satu isteri, belakang banyak perempuan, simpanan. Atau banyak bini, 4, kan? Standby. Satu tua, satu muda. Tak ada nak tua je, Standby. kan? Makan suka hati. Allah. Apa je boleh makan. Itulah ciri-ciri syurga. Rumah cantik, kan? Air panas ada, air sejuk ada, aircon. Siapa suka rumah tak ada aircon? Sama musim panas ni, kan? Ada aircon, mau tidur, makan sedap-sedap aja yang dihidangkan. Itu yang manusia nak. Kalau nak air panas ada, air sejuk ada, nak campur ada, kopi ada. Hati tenang, gembira, itu dia tak boleh buat. Dia kata Allah SWT, mereka yang nak buat dunia ni syurga, kalau Allah bagi pun apa dia orang nak, dapat apa nak, tak dapat bahagia, Allah akan campakkan dalam hati dia gundah gulana. Allah akan buat mereka duka cita. Itu yang dia orang akhirnya kecewa. Dari menjadikan dunia syurga tu, tak boleh jadi syurga, sebab duka cita. Yang itu je mereka tak ada tu. Rumah dah besar dah, berkaca, bertingkat, air macam gelas, bawahnya air, ada ikan cantik, ada aquarium, ikan tepi. Dah lawa semua dah, makan semua, kereta, tapi bahagia tak ada. Yang ini manusia kata di mana nak dapat ni. Jadi dia orang biasa silap. Dia orang tak ada, Allah tutup hati mereka untuk faham. Mereka kata ini tak dapat bahagia ni sebab apa yang aku ni tak cukup lagi ni. Tak cukup lagi. Jadi aku kena usaha banyak lagi. Tu. Jadi manusia tu tak habis-habis lah nak mencari harta. Tak dapat harta nak berkuasa pula. Dah dapat harta, nak nama pula. Kerana tak bahagia tadi. Dah ada 2 kedai dah, nak 10. 10 nak 20. Bini ada 1 tak cukup, 2 tak cukup, 10. Jadi manusia terus mengejar dunia. Kerana lantaran mau bahagia tadi. Tak dapat juga dia. Jadi Allah bagi perbandingan kehidupan manusia ni macam miraj. Iaitu dalam padang pasir nampak, air ada. Haus ni, pergi, tak ada. Tengok lagi sana, air. Pergi, tengok tak ada. Macam tu lah. Nampak bahawa bahagia dalam harta, dalam nama, kuasa. Cari dapat, tak ada. Tak ada bahagia. Terus derita. Setengahnya kena bunuh diri. Dia kata tak ada apa pun dapat. Baik aku bunuh diri. Ingatkan derita tu hilang. Sengsara tu hilang. Semua ada dah. Rupa dalam kubur, derita lagi. Di mahsyar pula, ingat, cepatlah dalam kubur ni. Cepatlah surga neraka ni, ya Allah. Tengok sampai derita lagi. Jadi, sebab itu Bapa yang mulia, kita takkan dapat bahagia, tenang,
sejahtera kat dunia ni, melainkan kita taat perintah Allah dengan cara yang dia suka, dengan niat nak sukakan dia. Tak? Itu yang penting tu, taat. Cakap saya beriman, itu semua saya beriman kepada Allah, Allah berkuasa, Allah buatlah baik, Allah buat rumah, Allah bagi baik, Allah bagi buruk, Allah bagi hina, Allah bagi mulia, Allah menghidupkan, matikan. Itu bagus. Tapi kalau ada dalam hati tu, betul benda yang kita cakap tu, dia mesti ada keamalan. Hari ni tak ada masuk dalam hati. Rashidi dah lama cakap lah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang bagi faedah melainkan Allah, tiada yang beri bahaya melainkan Allah. Tapi ada tak dalam hati? Kerana tak ada dalam hati lah, dia tak ada dalam amalan. Kenapa tak ada dalam hati? Dalam hati penuh. Sebab dalam hati dah tak boleh muat lagi. Jadi untuk dia keluar dalam hati tu, apa nak buat? Korban. Korban diri, korban nafsu, korban harta. Korban isteri tu maknanya tinggalkan dia, anak tinggalkan dia untuk keluar jalan Allah. Itu yang manusia kena buat. Tak nak juga. Ada tu saya nak buat kerja tempatan aja. Tapi keluar-keluar ni saya tak nak. Macam Pendi dengan Sufyan. Rashidi keluar je ada, tapi tak keluar je apa dalam dia. Saya pun tak tahu. Allah saja yang tahu. Apa yang dia buat tu. Kita berkata macam tu lah. Kalau mau cinta dunia tu hilang, dunia tu dikorbankan untuk Allah. Kita suka dunia tu diguna untuk kita, tapi kita tak mau. Kita mau guna untuk sukakan Allah. Itu baru dia cinta pada harta tu hilang. Kalau Hanzalah nak hilangkan cinta harta dia, duit yang dia dapat susah payah tu, duit yang dia kerja susah payah tu, dia jangan guna untuk dia, bagi kat saya. Amisab akan bagi kat orang, bukan saya bagi kat dia. Itu dia berat bagi. Dia adalah susah payah dapat sikit, yang itu nak bagi kat saya, aduh, hampir tak boleh buat lah. Jadi kalau dapat buat, cinta tu hilang, tak boleh masuk. Itu antaranya. Boleh juga tak bagi kat saya, bagi kat orang miskin, tapi susah. Kalau bagi kat saya, bukan saya guna untuk ni, bagi untuk orang. Jadi bapa tuan sekalian, kalau kita nak hilangkan harga diri, bila orang marah kita dalam gas, kita kata sabar, alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Itu boleh lah. Kalau orang caci kita diam. Kalau boleh, kita buat baik kat dia, maafkan dia, buat lagi kan. Jadi benda yang di dalam kita tu akan dikeluarkan oleh Allah bila kita korbankan dia, sembelih dia. Dan bila ada ruang dalam hati kita, bila kita cakap kalimah masa gas, dia masuk. Dia masuk. Makin kosong dalam tu, makin dalam dia masuklah. Makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kalau dalam hati ada bini, ada anak, ada mak, ada harta, ada kerja, bila pula nak masuk kalimah? Jadi dalam hati ni ada satu atau tidak? Allah atau benda? Dia tak boleh berkongsi. Kalau kita nak Allah, benda mau keluar. Kita tak disuruh kerja. Tapi bila kita dapat tu, kita disuruh korban. Itu yang kita tak mau. Kita kerja, kita dapat duit, takkan nak guna untuk Allah pula. Guna untuk saya lah. Untuk saya untuk apa? Suka hati. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Ta'ala bagi kita agama ni, nak dapat agama dia kena ada asas.
Macam nak buat bangunan tinggi, dia mesti ada asas, pillars dia. Iaitu nak buat tiang. Jadi asas agama ni ialah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kena ada dalam hati, dalam kepercayaan kita ke tahap yang Allah mahu paling kurang. Kalau tidak dia tak mahu. Jadi kalau kita tak mau buat foundation tu, pillars tu, nak semayang aja, nak dakwah tanpa korban, tak boleh lah. Agama tak naik lah, dia tak naik. Jadi pondok pun roboh. Tak boleh jadi macam menara Twin Tower. Tak boleh. Tinggi lagi. Iman bukan tahun-tahun. Sebab itu kita buat usaha dakwah ni di tempatan kita. Bukan cukup di bandar kita, di negara kita, seluruh dunia. Dalam apa keadaan, kata Allah, susah atau senang, ada atau tidak, buat. Baru foundation tu terbina. Atas foundation tu agama terbina. Agama mana kita dapat buat perintah Allah dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak buat Allah suka, sehingga Allah suka. Okey.